Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Wahayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Hari ini dah sampai ke sesi kita yang ke-10. Kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Jadi kalau antum masih ingat pada sesi minggu lalu, kita dah pun selesai daripada membincangkan bab yang kedua daripada kitab Q&A Fiqh Perubatan. Pada malam ini insya-Allah taala kita akan beralih kepada satu bab yang baru, iaitu bab yang ketiga. Bab yang ketiga, sang pengarang kitab ini iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, dia membahaskan berkaitan dengan hukum berubat ataupun apakah hukum kalau sekiranya seorang muslim sakit, apakah hukum baginya untuk mencari rawatan. Adakah hukumnya wajib? Adakah hukumnya sunat? Adakah hukumnya mubah iaitu harus? Ataupun hukumnya adalah makruh? Ataupun hukumnya adalah haram? Itu merupakan topik perbincangan dalam bab yang ketiga tentang hukum berubat ataupun hukum mencari rawatan. Pada malam ini insya-Allah taala saya nak membuka tirai perbahasan tentang hukum berubat ataupun hukum mencari rawatan ini dengan membahaskan terlebih dahulu beberapa nas-nas syarak, beberapa ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait rapat dengan isu hukum mencari rawatan. Dan sebahagian daripada ayat Quran ataupun hadis ini dimuatkan oleh sang pengarang kitab iaitu Dr. Muhammad Rafiqi dalam mukaddimah babnya yang ketiga. Antara ayat yang dimuatkan oleh sang pengarang kitab ini dalam mukaddimah bab yang ketiga ni adalah surah Al-Isra ayat ke-82, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka melainkan kerugian jua. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala dengan secara jelas menyebutkan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penawar, wa rahmah, dan juga sebagai rahmat. Al-Quran sebagai penawar dan sebagai rahmat. Bagi siapa? Untuk siapa? Lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman dengan kebenaran intipati Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan syifa, penawar dan rahmat bagi golongan sedemikian rupa.
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Wala yazidu zalimina illa khasara. Adapun orang-orang yang zalim, kan, maka mereka hanya mendapatkan kerugian semata-mata. Ada perbincangan di kalangan ulama bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini yang Al-Quran itu merupakan syifa. Al-Quran itu merupakan penawar. Penawar bagi penyakit apa? Kat sini ada perbincangan di kalangan para ulama tafsir. Jadi sebahagian di kalangan ulama berpandangan penawar kat sini adalah penawar bagi kejahilan, penawar bagi penyakit hati yang ada keraguan, ada kegelisahan, ada kejahilan, penawar bagi jenis penyakit yang macam gini. Itu merupakan salah satu tafsiran daripada kalangan para ulama. Tak dapat kita nafikan juga, ada sebahagian di kalangan ulama mereka meluaskan pemahaman ayat ini. Mereka mengatakan Al-Quran ini juga merupakan penawar bagi penyakit-penyakit. Apa jua penyakit yang dihadapi, yang menimpa seorang Muslim. Sebab itu kita akan lihat para alim ulama kita yang terdahulu, kadang-kadang ni bila mereka sakit dan kebetulan pula mereka tidak berjaya untuk menemui, berjumpa, mereka tidak berjaya untuk mendapatkan golongan pakar perubatan yang boleh merawat penyakit mereka, apakah yang akan mereka lakukan? Salah satu perkara yang mereka akan lakukan adalah mereka akan pegang tempat yang sakit di tubuh mereka dan mereka akan membacakan Al-Quranul Karim. Ini pernah diceritakan oleh sebahagian di kalangan ulama silam, seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia pernah menceritakan yang dia pernah sakit, kemudian dia tidak berjaya untuk berjumpa dengan mana-mana pakar yang dapat merawat penyakitnya, maka dia pegang di tempat yang sakit, kemudian dia bacakan Quran. Repeated dia, berulang-ulang. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menyembuhkan penyakitnya. Jadi ada sebahagian di kalangan ulama mereka meluaskan skop pemahaman mereka tentang penyakit dekat sini. Al-Quran merupakan penawar bagi kejahilan, penawar bagi hati yang gelisah. Dalam masa sama juga bagi sebahagian ulama, Al-Quran juga merupakan penawar bagi penyakit-penyakit biasa yang dihadapi oleh seorang Muslim. Cuma bila kita katakan, sebahagian ulama mengatakan berpendapat yang Al-Quran juga merupakan penawar bagi penyakit-penyakit yang lain, itu tidak menafikan usaha kita untuk mengambil nasihat ataupun mengambil pendapat daripada doktor-doktor perubatan. Kerana di sana ada ayat Quran yang lain yang menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr, orang-orang yang berilmu, kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Oleh kerana dalam bidang kesihatan ni, antara golongan yang mahir adalah para pakar perubatan, maka amat dianjurkan kan dalam Islam untuk kita mengambil pendapat nasihat daripada golongan yang pakar. Termasuk dalam golongan yang pakar adalah golongan doktor perubatan yang mempunyai kemahiran dalam bidang kesihatan dan juga dalam bidang perubatan. Jadi itu merupakan salah satu ayat yang dinukil oleh sang pengarang kitab ini dalam mukadimah bab yang ketiga. Selain daripada ayat Quran, sang pengarang juga ada memuatkan sebahagian daripada hadis Nabi SAW. Salah satu hadis yang disebutkan dalam bab yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jalla. Bagi setiap penyakit ada ubatnya. Apabila ubat itu sesuai dengan penyakit, ia sembuh dengan izin Allah. Dalam hadis ini Nabi SAW dengan secara jelas menyatakan bagi setiap penyakit ada ubat dia. Bagi sebahagian penyakit, ubatnya telah ditemui oleh golongan doktor perubatan.
Kalau sakit macam gini, doktor akan prescribe untuk makan ubat-ubatan yang tertentu. Bagi sebahagian penyakit, barangkali belum ditemui lagi ubat dia. Barangkali ubatnya ada, penawarnya ada, cuma belum ditemui oleh bidang golongan yang pakar ni. Ada sebahagian penyakit telah ditemukan penawarnya, obatnya, dan barangkali ada sebahagian penyakit yang belum lagi ditemui penawarnya. Dan apabila golongan yang pakar belum berjumpa dengan penawarnya, itu tidak bermakna yang penawarnya itu tak ada. Itu tidak bermakna yang obat bagi penyakit itu tak ada, tapi belum ditemui. Dan barangkali para pakar sekarang tak jumpa, barangkali lepas 5 tahun, lepas extensive research, lepas kajian yang mendalam baru ditemui sebahagian penyakit yang barangkali belum ditemui penawarnya, obatnya pada hari ini, barangkali akan ditemukan penawarnya ataupun obatnya 10 tahun yang akan datang apabila golongan para pakar membuat kajian yang lebih mendalam berkaitan dengan penyakit tersebut. Jadi penyakit ni dia memerlukan kepada ubat yang sesuai. Itu yang diterangkan oleh Nabi SAW. Walaupun kita tak nafikan dalam sebahagian hadis Nabi SAW, Nabi anjurkan kita makan kurma. Dalam sebahagian hadis Nabi SAW anjurkan kita makan madu. Dalam Al-Quran ada disebutkan tentang kelebihan minyak zaitun. Kita tak nafikan tentang wujudnya ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kelebihan bahan-bahan yang tertentu seperti madu, seperti minyak zaitun. Memang betul pun. Kan yang minyak zaitun ni mengikut kajian mempunyai kelebihan yang tertentu. Sama juga dengan madu, mempunyai kelebihan yang tertentu. Cuma dalam menghadapi penyakit, kita perlu kepada ubat yang sesuai. Dan ubat yang sesuai ini diketahui oleh golongan yang pakar. Bukan semua jenis penyakit kita merawat dengan hanya satu bahan sahaja. Bukan semua jenis penyakit kita rawat dengan kurma je. Tidak. Bukan semua jenis penyakit kita rawat dengan minyak zaitun sahaja. Kita tak menafikan tentang kelebihan minyak zaitun. Tapi setiap penyakit tu ada ubat dia. Obatnya yang sesuai. Bukan saja obat yang sesuai, tapi dimakan dengan kadar yang sesuai. Dan ini memerlukan kepada bidang kepakaran. Itu yang tadi saya kongsi dengan antum, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada golongan ahli ilmu kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, pernah sebahagian di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kami perlu berubat?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai hamba Allah, hendaklah kamu berubat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan penyakit melainkan ada penawarnya." Jadi kita lihat bagaimana ada sebahagian sahabat Nabi tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang adakah sepatutnya mereka ni berubat, mencari rawatan. Dan jawapan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menganjurkan para sahabat untuk mencari rawatan, untuk pergi berubat. Dan Nabi sebutkan wisdom dia, Nabi sebutkan hikmahnya, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit melainkan ada penawarnya. Siapa yang tahu apa penawarnya? Yang tahu adalah golongan yang pakar. Tak semua penawar ataupun ubat diketahui oleh semua orang. Kadang-kadang ilmu tentang perubatan ini dia perlukan kepada takhassus, dia memerlukan kepada specialization yang diketahui oleh golongan yang mahir, oleh golongan yang mendalami dalam bidang ini. Ada banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh berkaitan dengan hukum berubat
ataupun hukum mencari rawatan. Cuma pada malam ini saya hanya berpada dengan beberapa ayat Quran ataupun hadis yang baru kita kongsikan sebentar tadi. Kemudian perbahasan yang kedua yang kita nak lihat pada malam ini adalah sang pengarang kitab ini, dia ada menyebutkan yang hukum berubat ni dalam sebahagian keadaan boleh jadi wajib. Hukum berubat ni dia bukan satu hukum. Menurut pandangan yang lebih tepat, pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran, hukum mencari rawatan dia bukan satu sahaja. Dia boleh berubah. Dalam sebahagian keadaan dia boleh jadi wajib. Dalam sebahagian situasi, hukum mencari rawatan boleh jadi sunat. Dalam sebahagian keadaan, hukum berubat ni boleh jadi mubah, iaitu dibenarkan, permissible. Dalam sebahagian keadaan, hukum berubat boleh jadi makruh. Dan dalam sebahagian keadaan, hukum mencari rawatan boleh jadi haram. Dan sang pengarang kitab ini dia ada mengkhususkan beberapa keadaan yang menurut pandangannya dalam keadaan-keadaan tersebut, hukum mencari rawatan boleh sampai kepada peringkat wajib. Jadi apakah keadaan-keadaan dia? Apakah situasi-situasi yang mana kalau seorang Muslim berada dalam situasi ini, maka wajib baginya untuk mencari rawatan. Wajib baginya untuk berubat. Ada sekurang-kurangnya 4 keadaan yang diletakkan oleh sang pengarang kitab ini. Situasi yang pertama, yang mana hukum berubat boleh sampai kepada peringkat wajib adalah apabila sesuatu penyakit dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Jadi kalau seorang Muslim, dia terperangkap dalam satu keadaan, kalau dia tidak pergi berubat, kalau dia tidak berusaha mencari rawatan, maka boleh membawa kepada hilangnya nyawanya. Maka pada ketika itu, hukum berubat boleh sampai kepada peringkat wajib. Bukan mubah, bukan permissible sahaja, bukan sunat, tapi boleh sampai kepada peringkat wajib. Kenapa boleh sampai kepada peringkat wajib? Adalah kerana salah satu daripada tujuan syariat Islam, salah satu tujuan agama Islam ni adalah untuk memelihara nyawa. Jadi apa sahaja usaha yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk memelihara nyawa, maka dia termasuk dalam satu perkara yang dituntut sangat. Jadi kalau seseorang Muslim dia sakit, kalau dia tak berusaha mencari rawatan, boleh sampai kepada peringkat maut, boleh sampai kepada hilangnya nyawanya, maka pada ketika itu hukum mencari rawatan, berusaha berubat adalah wajib. Keadaan yang kedua, yang mana hukum berubat boleh sampai kepada peringkat wajib, adalah apabila sesuatu penyakit dapat mengurangkan upaya pesakit bagi melaksanakan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seorang Muslim dia sakit, kalau dia tak berubat, dia akan continue dalam keadaan sakit. Dan sakit dia pula akan mengurangkan upayanya untuk melaksanakan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana dia tak pergi berubat, sakit dia masih ada, penyakit dia masih ada, dan penyakit dia mengurangkan kemampuan dia untuk beribadah pada Allah. Penyakit yang dia hadapi membuatkan dia sukar untuk mendirikan solat. Penyakit yang dia hadapi membuatkan dia sukar untuk berpuasa. Penyakit yang dia hadapi membuatkan dia sukar untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang bersifat wajib. Maka pada ketika itu, menurut penilaian sang pengarang, hukum berubat pun boleh sampai kepada peringkat wajib dalam keadaan sedemikian rupa. Kerana kalau kita tidak berubat dalam keadaan yang kedua ni, dia akan mengurangkan upaya kita untuk melaksanakan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Situasi yang ketiga, yang mana hukum berubat boleh sampai kepada peringkat wajib,
adalah sesuatu penyakit dapat berjangkit pada makanan ataupun sistem pencernaan. Kalau seorang Muslim sakit, kalau dia tak pergi berubat, kalau dia tak berusaha mencari rawatan, maka penyakit itu akan berjangkit. Baik-baik satu orang yang sakit, tapi akan berjangkit kepada orang lain, menyebabkan kemudaratan kepada masyarakat di sekelilingnya. Maka pada ketika itu, wajib baginya untuk mencari rawatan. Kenapa wajib? Adalah kerana Islam ni menolak segala bentuk kemudaratan. Kita tidak dibenarkan untuk memudaratkan diri kita sendiri, dan kita juga tidak dibenarkan untuk mudaratkan orang lain. Kalau kita sakit, penyakit yang jenis berjangkit, kalau kita tak rawat diri kita, akan menyebabkan kemudaratan menimpa masyarakat di sekeliling kita, maka pada ketika itu, hukum berubat dalam keadaan tersebut adalah wajib. Situasi yang keempat, yang mana hukum berubat boleh sampai kepada peringkat wajib, adalah sesuatu penyakit dapat menyebabkan kesan yang lama atau kronik dan kecacatan kekal dalam tempoh yang lama sekiranya tidak diubati. Jadi kalau seorang tu sakit, dan kalau dia tak berusaha untuk berubat, tak berusaha mencari rawatan, maka dia punya keadaan menjadi kronik, keadaan dia menjadi teruk, ataupun barangkali dia boleh sampai menjadi cacat. Bila dia cacat, contoh, barangkali akan menyukarkan dia untuk bekerja, menyukarkan baginya untuk mencari nafkah bagi keluarga, maka pada ketika itu hukum berubat juga boleh sampai kepada peringkat wajib menurut penilaian sang pengarang kitab ini. Jadi ini adalah merupakan di antara beberapa situasi yang mana hukum berubat tu boleh sampai kepada peringkat wajib. Sebagaimana saya katakan tadi, hukum berubat ni dia bukan satu hukum saja. Hukum berubat ni dia boleh berubah. Tadi kita kongsi dengan antum hukum yang bersifat wajib. Di sana dalam sebahagian keadaan boleh jadi hukum berubat, boleh jadi sunat, boleh jadi mubah, iaitu dibenarkan, boleh jadi makruh dan boleh jadi haram. Jadi pada kesempatan malam ni saya nak kongsi jugalah dengan antum sekalian beberapa lagi situasi yang lain yang mana hukum berubat ni boleh berubah menurut pandangan para ulama kita, para ulama syariah kita. Jadi saya nak summarizekan, kita rumuskan. Jadi hukum boleh jadi wajib. Menurut sebagian ulama, hukum boleh jadi wajib. Kalau kita tak berubat, dia boleh membawa kepada kematian. Kalau kita sakit, kita tak berubat, dia boleh menyebabkan tubuh badan kita tidak berdaya. Ataupun kalau kita tidak berubat, penyakit kita akan berjangkit kepada orang lain. Sebagaimana kita kongsi tadi, maka dalam keadaan sedemikian rupa, hukum berubat menjadi wajib. Dalam masa yang sama juga, kata para alim ulama kita, hukum berubat ni boleh sampai kepada tahap sunat. Iaitu kalau kita meninggalkan rawatan, akan menyebabkan tubuh seseorang itu menjadi lemah. Tetapi tak sampai kepada peringkat yang tadi tu, peringkat situasi yang wajib berubat tadi. Tak sampai kepada tahap penyakit itu berjangkit, tak sampai kepada tahap cacat, tak sampai kepada tahap kita susah nak bekerja, tak sampai kepada tahap susah untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia melemahkan badan kita. Jadi kata para ulama, kalau hukum situasinya melemahkan badan, tapi taklah seteruk situasi yang tadi yang kita kongsikan dengan antum, maka hukum berubat pada ketika itu menjadi sunat. Dalam sebagian keadaan pula, hukum berubat menjadi mubah. Mubah tu maksudnya boleh. Mubah tu maksudnya adalah permissible. Dia tak sampai kepada peringkat wajib, dia pun tak sampai kepada peringkat sunat.
Jadi dalam keadaan apakah hukum berubat menjadi mubah? Kata sebagian di kalangan ulama, hukumnya menjadi mubah sekiranya dengan meninggalkan rawatan tidak akan membawa sebarang kesan seperti yang dijelaskan dalam keadaan yang pertama dan kedua. Tadi kita bahaskan keadaan pertama kan, iaitu wajib. Kemudian kita bahaskan keadaan yang kedua iaitu sunat. Jadi situasi yang ketiga ni, hukum berubat, hukum dia mubah. Boleh, permissible. Dia tak melemahkan badan, dia tak buat, dia tidak menyebabkan penyakit berjangkit, dia tidak mengurangkan upaya seseorang untuk beribadah kepada Allah, dia tidak membawa kepada maut, kematian. Jadi dia tak sampai kepada peringkat yang pertama dan kedua tadi tu, yang kita kongsi dengan antum. Jadi kalau dia tak sampai kepada peringkat satu dengan peringkat dua tadi, maka hukum dia adalah hukum yang mubah, iaitu dibenarkan, permissible. Dalam masa yang sama juga, hukum berubat ni boleh jadi makruh. Bila dia jadi makruh adalah apabila seseorang mendapatkan rawatan ia membawa kepada risiko yang lebih besar daripada penyakit yang ingin dirawat tu. Kita ni bila nak rawat penyakit, kita sebenarnya nak achieve kemaslahatan. Kita nak menolak kemudaratan. Itu hukum asal lah, rawat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemudaratan. Untuk mendapatkan kemaslahatan. Untuk mendapatkan penyembuhan. Tapi kalau ada satu kes ni, satu situasi, orang tu sakit, kata doktor perubatan, awak ni kalau teruskan dengan certain rawatan ni, dia boleh membawa kepada satu risiko yang besar sangat. Dia punya kemudaratan lebih besar daripada kemanfaatan dia. Kemudaratan dia adalah melebihi daripada kebaikannya. Kalau sekiranya ada seorang patient, seorang pesakit yang berada dalam kes sedemikian rupa, yang mana kalau dia berubat akan membawa kepada satu kemudaratan yang jauh lebih besar daripada kemaslahatannya, maka pada ketika itu hukum dia makruh. Itu juga merupakan pandangan para alim ulama kita. Jadi sebagai kesimpulan bagi sesi kita pada malam ini, sebelum saya mengundurkan diri, hari ini kita masuk ke dalam bab yang ketiga, bab yang membahaskan tentang hukum berubat. Dan saya ingin simpulkan yang hukum berubat ni dia boleh berubah mengikut keadaan, mengikut situasi. Situasi pesakit tadi tu. Kadang-kadang dia boleh jadi wajib. Dalam sebagian keadaan dia boleh jadi sunat. Kadang-kala pula boleh jadi mubah iaitu dibenarkan. Dan kadang-kala pula boleh jadi makruh. Dan kadang-kala juga boleh jadi haram. Bila dia jadi haram? InsyaAllah kita akan bahaskan minggu hadapan situasi-situasi yang mana hukum berubat boleh sampai kepada tahap haram. Itu merupakan perbincangan kita pada minggu hadapan insya-Allah taala. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada malam ini, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesalahan, kesilapan, kekurangan dalam penyampaian saya, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.